Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pengarah dan semua kaki tangan ILP Kota Baru, muslimin dan muslimat, para peserta seminar pemantapan dan kefahaman akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitulah tajuk yang pertama tadi. Sahabat saya Ustaz Tuan Safwan telah membincangkan tentang mengenali ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan kita umat Islam di seluruh dunia. Kemudian kita lihat pula dalam siri yang kedua ini, iaitulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat di dalam melalui akidah, dalam menjaga akidah ini. Sebab tidak ada satu perkara kecuali di sana mesti ada makhluk perosak. Kita yang duduk di latihan ini pun kita akan jumpa, kalau buka komputer ada virus, kalau buka apa saja alat pun mesti ada dia punya penyakit. Jadi penyakit yang besar yang menyerang akidah umat Islam itu terdiri daripada pelbagai. Dalam kaedah ini disebut oleh para ulama, penyakit yang menyerang umat Islam ini melalui dua kategori. Sebahagiannya ada dalam nota kertas ni, sebahagian tuan-tuan dan puan-puan kena catat baliklah, tulis. Biasalah orang berseminar ni dia kena rajin, kena menulis. Siapa-siapa yang boleh jawab, boleh khulasahkan 5 poin yang saya sebut nanti, kita akan bagi hadiah, insya-Allah. Kalau saya tak bagi, buat ILP lah, bagi sedia pengajar. Baik. Jadi di dalam kita membincangkan tajuk ini, maka di sana ada dua penyakit yang akan menyerang manusia, yang mengganggu gugat pegangan kita Ahlus Sunnah ini, iaitulah disebut oleh para ulama, dia punya kategori besarnya. Satu, dia panggil penyakit syahwat. Satu lagi penyakit syubhat. Penyakit syahwat iaitulah penyakit yang ada dalam kehendak kita. Banyak perkara kita dah tahu benda tu haram, benda ni tak boleh, benda ni tak baik, tapi kenapa kita buat juga? Jawabnya ada syahwat di sana, ada keinginan yang nak buat satu perkara walaupun bertentangan dengan pegangan kita, walaupun bertentangan dengan syariat Islam, walaupun apa saja halangan dirempuh dengan sebab syahwat. Tapi kata para ulama, penyakit syahwat itu nampak. Orang boleh tegur kita, awak ni salah buat macam ni. Dia pun tahu dia salah, cuma buat juga sebab memang syahwat dia nak, jadi dia buat. Yang menjadi persoalan kita, dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini iaitulah penyakit keraguan yang ditimbulkan oleh, sama ada oleh syaitan, sama ada ditimbulkan oleh manusia-manusia yang minal jinnati wan nas, ataupun keraguan yang timbul hasil daripada percambahan khilaf pemikiran, khilaf tafsiran masyarakat ataupun umat terhadap perkara yang berlaku. Jadi inilah yang disebut oleh para ulama, dua perkara ini yang perlu kita teliti. Dan kalau kita lihat dalam punca lahirnya ajaran-ajaran sesat dalam dunia hari ini pun berpunca daripada dua perkara tadi. Sama ada dia guna melalui lorong syahwat
ataupun lorong syubhat. Kita cuba lihat nanti di dalam perjalanan rehlah kita yang ringkas ini, dalam nota yang ada di tangan para peserta. Yang pertama sekali, bila sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata kita ni Ahlus Sunnah. Tapi kalau orang tanya apa dia Ahlus Sunnah tu, kita pun tak tahu. Maka menjadi suatu kepentingan, bukan sekadar kepentingan, bagi saya satu kewajipan membincangkan tajuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, biar betul-betul hadam kita yang berpegang dengan fahaman ini, biar kita boleh membezakan di antara Ahlus Sunnah, Ahlul Haqq, yang disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, ma'ana alaihi wa ashabi, jalan aku dan jalan para sahabat aku. Kalau tidak, kita akan tak mampu untuk membezakan di antara amalan-amalan yang diimport masuk ataupun merempuh masuk ke dalam ajaran Ahlus Sunnah, sehingga seolah-olah kita rasakan bahawa yang kita buat itu sebenarnya Ahlus Sunnah. Tapi kalau kita teliti-teliti, tengok dan kita kaji, rupanya yang kita kata Ahlus Sunnah tadi bukan, dia mari daripada Syiah, mari daripada ajaran-ajaran Parsi zaman dulu, mari daripada ajaran nenek moyang kita, daripada adat istiadat yang begitu banyak. Tetapi bila masyarakat Islam yang berpegang dengan Ahlus Sunnah ini melakukannya, maka orang menganggap itulah Ahlus Sunnah. Ini satu benda yang penting. Kita tak boleh nak bezakan dengan satu perkara kalau kita tidak ada alat, tidak ada ilmu, tidak ada pengesan yang boleh kita kesan ini Ahlus Sunnah dan ini bukan. Sebab semua orang dah buat. Kerana itulah masyhur disebut oleh ahli fikir daripada barat, dikatakan daripada Muhammad Asad atau siapa dia, dia kata nasib baiklah aku kenal Islam sebelum mengenali orang Islam. Mujur dia kenal Islam dulu sebelum dia kenal orang Islam. Sebab kalau dia kenal orang Islam, mungkin dia tak masuk Islam. Sebahagian tak tahu adab mana, tak tahu nak kata. Saya pernah berkomunikasi dengan toke-toke yang duk jual di kawasan kita. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak ambil barang kedai saya tak tanya Ustaz nak berapa. Asalkan nak buat pondok, nak buat masjid, silakan. Tapi ada dia sebut haji tu, haji dia panggil. Kalau dia ni mari 500 je saya bagi, lepas pada tu tak boleh. Kata kenapa toke? Dia tersenyum, tak mau komen. Ini kata di ahli fikir, kita mengenali Islam itu nasib baik sebelum kita mengenali orang Islam yang memang telah mencampur adukkan di antara amalan dia dengan agama. Jadi para peserta sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa telah menetapkan kepada kita innad dina indallahil Islam, agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Lain-lain agama tidak diterima. Tetapi satu penyakit baru yang melanda kita hari ini, menjadi ancaman kepada kita, yang saya sebut dalam nota ini, iaitulah ancaman liberalisme. Apa dia penyakit? Kita tunggu di tempatnya ni. Tapi sudah ada wabak-wabak begini, sudah merebak di kalangan sebahagian daripada anak orang Islam yang telah menganut fahaman ini tanpa kita sedari. Bahkan satu fahaman yang lama dulu telah timbul apabila penjajah datang ke mana-mana negara umat Islam. Yang pertama sekali dipisahkan Islam itu daripada kehidupan. Mereka mengurung Islam sekadar duduk di kandang, sama ada disebut sebagai duduk di tempat rumah-rumah ibadat, tetapi mereka tidak membenarkan Islam itu masuk dalam pentadbiran. Mereka tidak benar masuk Islam itu di dalam kemasyarakatan, yang menyebabkan peraturan yang dia buat berbeza dengan agama penganut yang dibuat. Bukti yang kita lihat hari ini para peserta sekalian cukup besar. Apabila mereka bercakap tentang hak asasi manusia, bercakap hak asasi, baratlah yang paling hebat, hak asasi. Tetapi kalau kita lihat dalam negara-negara umat Islam, anak-anak orang Islam tidak diberi hak untuk menjalankan tanggungjawab sebagai beragama.
Tak usah pergi jauh lah, tuan-tuan duduk dekat airport ni, pergi naik kapal terbang. Mana ada anak orang Islam dibenarkan bertudung ketika bekerja sebagai pramugari, kecuali kapal terbang terbang ke Jeddah, tudung sekejap, sebab di situ ada agama. Kalau pergi sekali Kuala Lumpur, pergi ke Singapura, pergi Penang, tak ada agama, tidak masalah. Bukan sekadar masalah, dipaksa untuk tidak menutup aurat. Mana hak asasi? Ini semua hasil daripada didikan penjajah yang telah mengokoh, mengekang ataupun meletakkan Islam itu di satu tempat, iaitulah Islam dalam solat. Sampai mereka masjid kena sediakan pakaian patuh syariah kepada pelancong-pelancong yang nak mari ke masjid kita. Kita benarkan orang bukan Islam ziarah masjid, tidak menjadi masalah. Tetapi dia kena pakai baju sebab tak cukup aurat, tak cukup dia punya spek. Hari ini saya buat syur kepada imam-imam supaya menyediakan pakaian seperti pelancong ini di masjid-masjid sewaktu adanya majlis akad nikah di masjid. Sebab ramai yang pergi tak patuh syariah, dengan baju belah sana sini, baju ketaknya bertukar saiz pun ada, macam-macam berlaku. Ini hasil daripada tidak syumuliyatul Islam itu telah dijuzukkan, telah dipisahkan, telah diagihkan oleh barat, oleh orang penjajah, yang menyebabkan kita hanya menerima Islam itu yang tidak lengkap. Islam yang kita terima itu pincang sebab menerima sebahagian, tidak menerima sebahagian. Sedangkan perundangan Islam itu disebut dengan jelas oleh ulama ahli sunnah, mengatakan yang pertama sekali Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Nabi SAW yang berkembar dua ni, walaupun nombornya lain, Al-Quran satu, sunnah yang kedua, tetapi dia panggil dua ni diibarat seperti kembar siam. Jelas tak kembar siam? Kembar yang tak bercantum, tak takut, yang bertakut. Sampai mereka nak buka dua ni terpaksa kena belah. Artinya Islam, Al-Quran dengan sunnah selari. Inilah yang menjadi peninggalan Nabi SAW. Nabi mengatakan, taraktukum, aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu diikuti dengan ijma' para ulama dan diikuti dengan qiyas yang sahih yang dilakukan oleh para ulama. Para jemaah sekalian, secara realiti kita lihat bahawa iman dan Islam itu adalah merupakan satu dua yang tidak berpisah. Allah SWT sebut dalam Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Tetapi beriman itu iaitulah orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan ila akhiril ayat. Maka bila kita sebut kita sebagai seorang Islam, bermakna kita juga seorang yang beriman. Dalam istilah, mungkin tadi sudah disebut oleh Ustaz tadi, bahawa kalau kita kata saya Islam, bermakna saya juga mukmin. Kalau saya orang beriman, saya juga orang Islam. Itu asalnya. Kalau berpisah, dia bersatu. Itu kaedah. Tetapi kalau dia bersatu, dia berpisah. Apa maksud? Rukun iman, mawaqarafil, semuanya kepercayaan dalam hati. Bermula daripada beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, hari akhirat, semua benda kita tak nampak. Oh, dia atas Quran nampak? Betul, kita nak nampak. Kita tengok wahyu turun? Tak tengok. Sekadar dengar cerita. Bulan Ramadan, orang duk cerita tentang nuzulul Quran, bagaimana Quran diturunkan. Tapi tak ada siapa yang tengok, menyaksikan malaikat datang jumpa Nabi, ini Quran. Tak ada. Itu dia panggil beriman dengan perkara yang gaib, ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila mari rukun Islam, al-Islam iaitulah segala amalan yang zahir, dengan solatnya, puasa, zakat, haji dan segala benda yang berkait dengan syariat Islam, halal haramnya, sistem, semua itu duduk di bawah perundangan. Maka iman dan Islam itu berpisah dari sudut pengamalannya, sebab iman yang batin, Islam yang zahir. Jadi kalau kata, sebab itulah bila mari orang-orang Badui, dia kata qalu amanna, Allah Taala kata la walakin qulu aslamna. Dia kata kami beriman ya Rasulullah. Allah Taala kata kamu kata kamu baru Islam. Sebab belum tentu di dalam hati dia penuh dengan kepercayaan. Kita hari ini bila kita kata kita beriman, semua orang boleh mendakwa dia beriman. Saya suka buat analogi ataupun contoh yang mudah-mudah, yang simple, yang kita kadang-kadang seronok juga bila bercakap bab ni kan. Bila suami balik rumah, jumpa isteri, dia kata saya sayang awak. Biasa tak kata kok Melayu I love you selalu, kok orang putih lah kata.
Kalau kok Melayu tu tak apa standard dah. Bini pun sengih tu kok, Allahu Akbar. Abang sekali jumpa kat sayang selalu. Ya. Pergi dapur selalu dia buat air. Sudah buat air, mari tak air. Suami kata, terima kasihlah, saya baru tadi minum air, baru makan roti tempayan dengan gula kambingnya. Bini jilat bibir. Esok balik I love you pula. 3 kali tu air. Dia kata dia ni berlakon. Orang perempuan kalau hari-hari duk main lagu ni, hari-hari dia dah makan kat luar, tak pernah bungkuk balik. Percaya tak percaya? Dia kata awak ni macam ada hak lah. Waktu cakap dengan saya mana, tapi bila nak ada. Jadi kita sama. Bila kita kata kita beriman, saya orang beriman, tapi musalat ke tak? Tak. Iman ke mana? Beriman. Puasa ke tak? Tak juga. Lah. Beriman tak tutup aurat lah. Tak mungkin. Saya baru satu cerita berlaku. Anda duduk jalan dengan airport, di airport Kuala Lumpur, airport Malaysia. Kita sebut nama tempat lah, senang tak cakap. Ada anak kawan saya mari cuik. Ustaz, dia kata ada apa? Ingat dia nak minta BT beli coklat. Dia kata ada benda pelik kat sini. Kata apa yang peliknya? Tu dia kata kakak tu pakai tudung juara. Tengok budak kecil, bila kita beri keimanan ke dia kata apa masalah? Dia kata tengok kakak tu, dia pakai tudung tapi macam mana dia boleh juara? Subhanallah. Jadi bagi dia satu benda ajaib. Orang yang beriman boleh buat benda mungkar. Bagi dia ajaib. Dia yang pakai tudung tak solat, mula dia amal lagi, tapi ini nampak bagi dia satu kemungkar. Bagi kita je benda mungkar itu duduk di botol arak, duduk di kedai judi, duduk di benda ni. Tapi kemungkaran yang besar yang kita bincang ni, iaitulah kemungkaran di dalam perkara akidah, kerana dia akan menyentuh syurga ataupun neraka. Ini dahsyat. Maka iman itu duduk di situ. Jadi kita terus pergi kepada perbincangan kita. Kerana itulah Nabi SAW ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita kebimbangan hari ini para jemaah sekalian. Bimbang. Tak tahu apa suasana yang berlaku. Penyakit syahwat diguna, penyakit syubhat juga diguna. Terutama sekali di zaman internet hari ini. Dia tengok anak-anak, saya pergi satu negeri, saya tak nak namakanlah. Budak-budak di situ, ayah dia kahwin awal lagi, anak-anak perempuan. Saya kata, kenapa? Siang ke budak ni nak pergi sekolah lagi, kamu dah kahwinkan dia. Dia kata, Ustaz, kalau dah naik 20 lebih, dalam urus masyarakat dia, dikira satu kelewatan sudah berlaku. Ketika itu, akan ada orang-orang yang pendakwah atau pendakwah ni mari beri kerja kepada budak ni, dan ketika itu akan berlaku kempen kepada agama-agama lain. Ini kita tengok dia guna penyakit syahwat. Dan penyakit syubhat yang ada hari ini cukup besar. Anak-anak muda kita ni suka main internet. Kadang-kadang dia jumpa orang yang bukan Islam, tak apa, dia duduk berlawan chatting dalam ni, dia akan masuk. Dia tanya agamamu, siapa Muhammad, kenapa begini, kenapa. Yang masuk tu yang sudah belajar. Dia sudah mengaji Bible-nya, dia sudah mengaji itu, mengaji ni. Tapi anak-anak kita tak tahu dia punya khalfiat. Maka bila dia masuk, dia terperangkap. Ini di antara punca yang disebut oleh penyelidik, bahawa punca budak-budak ni meninggalkan agama ataupun menjadi liberal ataupun menjadi manusia-manusia yang tidak berpegang pada akidah ni, punca mari daripada tadi. Bila dia di-attack, dia tak boleh pergi. Dan dia pun tak tahu macam mana, apa yang sebenar, apa yang berlaku hari ini. Kita tak boleh nak kesan. Maka kerana itulah, tengok dalam nota kita ada, bila kita sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ringkaskan di sini. Definisi Ahlus Sunnah iaitu dari sudut bahasa Arab, As-Sunnah bererti pengikut atau pendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan al-jamaah itu merujuk kepada jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in dan orang Islam yang mewarisi Islam menurut cara dan pendekatan mereka. Ini disebut sebagai Ahlus Sunnah, artinya orang yang berpegang dengan sunnah. Tapi kalau baru ni saya satu Syekh Arab besar mari daripada Mekah, dia orang asal orang Syria. Dia tanya kita, dia kata, kamu ni Ahlus Sunnah?
Kata, "Na'am, tak ada sini. Oh, tidak ada sunnah." Dia kata, "Setakat mu hidup ni, berapa kitab sunnah dah mu baca?" Ya Allah, kata tok ayah ni, bagi tukur besi atas kepala kita. Berapa kitab sunnah dah mu baca? Mana berapa kitab hadis dah kamu khatam? Bukhari baca, Muslim, dia nak sebut kitab 6 yang besar itu. Saya kata, tok ayah jangan duk tanya tu. Tanya Riyadhus Shalihin khatam kau dak dah kita letih. Hadis 40 kita dah khatam ke tidak? Dia kata, kalau kamu ni ahlus sunnah, maka menjadi kewajipan kepada kita meneliti sunnah Nabi SAW untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita, untuk kita jadikan amalan, kerana inilah paksi perjalanan hidup kita. Kalau nak tengok dari sudut Malaysia pula, definisi pegangan ahlus sunnah wal jamaah itu, iaitulah golongan yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, menerusi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta yang setia bersama mereka dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Sebab apa dia kata ambil sunnah ini daripada menerusi para sahabat? Sebab ada di mutaakhir ini, di tengah-tengah dulu, orang yang mendakwa, dia kata kamu belajar melalui orang mati, kami belajar tidak melalui orang mati. Pelik kau tidak? Pergi belajar kat mana dia belajar? Dia kata kamu belajar dengan orang mati. Maksud dia ambil hadis daripada Imam Bukhari. Bukhari mati berapa ratus tahun dah? Lama dah mati. Ambil hadis daripada Imam Syafi'i. Ambil fiqh daripada Imam Syafi'i contohnya, semua sudah mati. Imam Nawawi sudah mati. Tapi kami ambil hadis direct terus, ambil Quran terus dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Haddatsani qalbi an rabbi. Hati aku ni telah menceritakan daripada Tuhan. Ini ciri-ciri, simptom-simptom ajaran sesat yang mari kemudian yang kita nak tengok yang menjadi ancaman kepada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah kita ni mesti berpegang kepada lorong jalur jalan yang jelas. Kita kata kita buat ni daripada mana? Daripada sunnah Nabi SAW. Siapa dia cerita? Sayyidina Umar cerita. Siapa cerita? Rawi daripada Sayyidina Umar. Siapa lagi? Sampai kepada Imam Bukhari. Artinya yang kita buat ni semua berpaksi kepada tunggul yang kuat, berpaksi kepada sandaran yang kuat. Tidak kata mari daripada mana awak ni, mari daripada mimpi. Semua orang boleh dakwa dia bermimpi. Nah, kalau ada orang dakwa, staf kita dakwa pagi-pagi duduk di kantin sengih suka dia. Kenapa tu? Allahu Akbar, saya semalam jadi raja. Kawan-kawan dia senyum lain macam lah, tak? Jadi raja nak pula mu. Dia kata dalam mimpi. Dalam mimpi tak ada masalah, boleh belanja item. Sebab orang tak kata apa dalam mimpi, tapi kalau dia kata dia jadi raja sungguh semalam, orang akan telefon ambulan. Mari ambil dia ni tengah bulan guana pula ni tak? Maknanya ada masalah lah, mental lah tu. Tapi kalau kata dia mimpi, orang boleh kata boleh mimpi. Sebab itulah bila mari Isra' dan Mi'raj, orang tanya Nabi Isra' ada mimpi ke? Kata kalau mimpi, Quraisy tak akan kata membohong bagi Baitul Maqdis. Nak pergi 10 kali satu malam, boleh dengan mimpi. Tapi oleh kerana Nabi kata, aku pergi sendiri Baitul Maqdis, balik malam ni, barulah bengong Quraisy. Oh, dia kata mana ada orang lain berjalan sebulan, kau pergi satu malam. Ajaib. Ini dipanggil mimpi, bukan hujah di dalam syariah. Tetapi kalaulah kita bermimpi, orang yang soleh mungkin satu isyarat kepada dia nak jadikan satu landasan syariat, tidak ada. Kita mengatakan golongan ahlus sunnah itu golongan yang memahami dan berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi SAW, menerusi para sahabat, tabi'in dan seterusnya kepada kita. Ini dia punya tag, dia pegangan ahlus sunnah wal jamaah yang dipegang oleh seluruh dunia, termasuklah di kita di Malaysia ini. Maka beberapa dalil yang menyebut kepada kita tentang pegangan ini, iaitulah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dan kata di para ahli tafsir bahawa Al-Quran itu telah sempurna, tak perlu lagi kita pergi cari benda-benda lain. Ataupun dalam ayat Quran ini, ayat yang kedua surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar sayang kepada Allah Ta'ala, kamu ikut aku, kata Nabi SAW. Maka kata di para ulama,
Tengok dalam nota kita tu ada bahawa ayat Quran ni Allah Ta'ala nak uji kita. Bila kita kata kita sayang dengan Allah, semua orang tanya siapa pun, kamu sayang dengan Allah? Sayang. Sayang dengan Rasulullah? Sayang. Tapi ikut dah apa yang dia buat? Tak. Macam mana sayang? Macam anak kita lah, setiap minggu nak balik rumah, duk asrama, mak kena pergi ambil. Bila balik rumah, kita tanya, kenapa nak balik sangat? Sayang dengan mak. Nah, mak pun sengih suka tak? Anak sayang. Sudah tak sempat duduk baik lama-lama, mak dia kata, mak rasa nak minum air lah. Mak pergi ambil sendiri lah kat dapur. Ini tanda sayang ke tidak? Ataupun kalau yang besar-besar sikit, bibi pergi ambil air kat nenek, celik mata mak dia, bila aku beranak ke bibi? Aku nak anak aku yang sediakan air. Jadi kita nampak, kata di para ulama mengatakan, kata al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, dia kata ayat ini ada suatu kaum mendakwa cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini untuk menguji mereka. Allah nak uji kita, betul ke kamu sayang? Betul ke kamu cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau betul, di manakah buktinya, di manakah dalilnya, di manakah tanda kita cinta kepada Allah? Maka kewajipan kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW sebagai ahli sunnah ini, iaitulah sabda Nabi SAW yang panjang, disebut dengan nama hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Nabi kata apa? Tengok dalam hadis itu panjang, hadis Ibn Mas'ud, ada hadis Irbad bin Sariyah. Nabi kita solat bersama dengan sahabat-sahabat dia satu hari, kemudian Nabi kita beri ceramah yang panjang, menangis semua orang yang mendengar. Maka akhirnya sahabat kata, ya Rasulullah, ta'had ilaina, pesanlah kepada kami sebagai wasiat yang terakhir. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang lurus, yang mendapat petunjuk daripada Allah. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang dengan dia dan gigitlah dengan gigi geraham. Manakala bagi gigi awal ni mungkin mudah tercabut, tapi kalau gigi geraham itu agak sukar. Muslimin dan muslimat, para peserta sekalian, bila kita pergi kepada kepincangan di dalam bidang akidah yang ada ini, pada era globalisasi ini, sememangnya cabaran yang dihadapi oleh umat Islam semakin hari semakin sukar. Memang kita tak nafikan, boleh katakan cabaran zaman dulu tak ada zaman kita sekarang ni. Waktu saya belajar dulu, ustaz-ustaz kita bagi tahu, duduk mengaji di pondok ni, kamu akan jumpa dalam kitab kamu Jabriyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Al-Jahmiyah. Tetapi kamu kena ingat, nama-nama itu sudah tidak ada sekarang. Yang ada sekarang ni sekularisme, liberalisme, pluralisme, apa jenis-jenis lagi, mama lagi cukup banyak. Ini penyakit yang ada zaman kita gini. Tetapi tidak dinafikan, dia punya metod ataupun metodologi pemikiran Mu'tazilah wujud, tetapi nama-nama itu telah tidak dipakai. Tak ada lagi. Kita tengok ni kumpulan apa ni? NGO Mu'tazilah, tak ada lah. Ada? Tak ada. NGO Al-Murji'ah, tak ada nama ni. Tetapi kalau kita sebut apa dia Murji'ah? Murji'ah itu penyakit apa? Murji'ah iaitulah satu kumpulan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Ni, Murji'ah kata apa? Siapa dia beriman, tidak memberi mudarat kalau dia buat maksiat. Tak memberi mudarat. Yang pelampau daripada golongan dia kata, kalau orang itu dah beriman, iman dia sudah setaraf dengan Sayyidina Abu Bakar, setaraf dengan malaikat, walaupun dia tak salat, walaupun tak puasa, walau tak apa. Ini pahaman apa ni? Kalau zaman kita ini pahaman apa? Sekularisme yang memisahkan kehidupan. Pahaman liberal yang dia kata tak ada masalah, agama tu agama lah, yang kita nak hidup-hidup. Jadi nama tu berbeza, isi kandungan hampir sama. Maka menjadi cabaran kepada umat Islam hari ini untuk berdepan dengan isu-isu akidah ini, perlu kita teliti kepada kitab-kitab baru yang ditulis oleh para ulama semasa, iaitulah penyakit-penyakit, ajaran-ajaran yang timbul, yang muncul di dalam kita. Kita tak boleh selesa saja. Sebab itulah waktu kita kursus kepada pendakwah-pendakwah, imam-imam, guru-guru takmir,
dalam perbincangan bengkel mengatakan bahawa guru-guru takmir, kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab lama itu cantik, tetapi tidak memadai kalau tidak dibaca buku-buku baru yang ditulis di zaman kita ini. Sebab ideologi berkembang. Zaman dulu mana ada komunis, ada teori komunis? Tak ada. Karl Marx lah, berapa lagi ni yang manusia jadi daripada monyet ni apa benda? Darwin. Darwin dia kata orang daripada monyet. Jadi ada orang tanya, ustaz nak komen apa Darwin? Saya kata saya tak komen sebab saya daripada manusia. Kalau Darwin itu daripada monyet, logik. Sebab tu dia berfikir cara tu. Kita taklah. Jadi ini cabaran. Maka generasi umat baru ni perlu diberi persediaan dan diberi penjelasan. Sekarang ni anak-anak kita perlu sangat kita belajar. Sama ada dalam bidang akidah. Budak-budak sekarang ni hidup dipanggil di zaman sains dan teknologi. Zaman sains dan teknologi. Bila sebut zaman sains dan teknologi, dia berfikir otak robot. Kalau tidak otak kartun pun. Budak kecil umur 2 tahun, pandai dah minta. Hak nak tengok Ipin tak apalah, molek juga dah. Belajar juga apa ni, doa-doa baca makan, doa nak apa ni buka puasa. Tapi kalau nak tengok Ultraman budak kecil, akhir sekali tunjuk atas katil lah dia. Sebab kawalan otak dia membesar dalam suasana-suasana semikian. Banyak pula dalam cerita-cerita ini benda-benda magic, benda-benda sihir yang menyebabkan mereka ini berfikir sedemikian. Saya pun terheran jugalah. Di saat orang duk main benda-benda yang teknologi ni, tapi TV-TV di Malaysia masih lagi duk cerita tentang tanah kubur. Banyak lagi cerita hantu ni. Ni dekat mari nak Ramadan ni letih dah saya dah jawab. Ustaz, betul ke arwah mak ni akan balik ke rumah bulan Ramadan ni? Kata betul lah, dia nak tengok membaca Quran ke tak tu. Kalau tak baca Quran kena pulah telinga ke mak. Baca Quran. Roh bila sudah pergi dia tak balik lagi. Tetapi kita duduk fikir roh akan balik ni akan balik. Boleh juga, cantik lah bagi nasihat. Roh balik ni kemaskan rumah, siap semua, Quran mesti ada. Sebab mak dulu arwah ni suka baca Quran. Kalau balik tak ada Quran, saya pak ke dia kata. Jadi bendanya tidak berlaku. Tetapi kepahaman masyarakat. Soalan ni ditanya tak tahulah, setiap kali Ramadan letih dah kita tak jawab. Dia tanya tak jawab kan kena jadi masalah. Baik, tengok dalam kertas dalam nota kita ni, antara cabaran akidah, cabaran yang utama yang besar yang kita nampak hari ni, cabaran orang kafir saya tak orang kata tak jadi masalah. Bukan tak jadi masalah, sebab kita tahu dia kafir, selesai masalah. Kalau orang kafir mari bercakap atas surau kita, siapa dia tu? Belum Islam lagi tu, tak sunat lagi. Dia bercakap begini, Tuhan tak ada apa, siapa dia nak percaya? Tapi kalau mari orang yang ada kupiah juga, ada serban juga, mari bercakap dalam masalah-masalah begini, orang mudah percaya. Sebab itulah dalam siri penjelasan kita tentang ajaran sesat yang ada di tempat kita, kita tak usah pergi jauh-jauh. Pergi apa cari antara bangsa, di kampung kita pun banyak. Nanti saya tunjuk nanti satu risalah yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Risalah ini saya sudah wacanakan di satu masjid yang lepas, boleh tengok dalam YouTube. Tengok, yang pertama sekali cabaran akidah. Yang pertama ajaran sesat. Saya ambil satu majlis fatwa wilayah, menyenaraikan kerana kita berpuluh-puluh dia punya ciri-ciri. Kita baca sebahagian lagi para jemaah ada nota di tangan. Dari sudut akidah, mendakwa sebagai Tuhan, ada tak ada tempat kita hak jadi Tuhan dah? Tuhan apa? Baru dia timbul Tuhan. Kena belakang dah tu. Heran pula saya, boleh kena Tuhan. Allahu Akbar. Dia jadi Tuhan, saya tak kisah dah. Pengikut dia tu macam mana? Pengikut dia boleh terima tu, pelik. Betul tak? Kalau kita kata hak mengaku jadi Tuhan ni, kalau tidak hak enggak tak puk, dua tu ya dah. Tapi pengikut dia tu macam mana? Ni, mengaku jadi nabi. Ada tak mengaku jadi nabi Melayu? Apa tak adanya? Saya tengok, kebetulan saya tengok berita masa tu. Pengikut dia ni duduk marah ke wartawan. Nabi kau belum jamin kau masuk syurga. Nabi aku sudah masuk syurga. Lah, kata tolu dia ni. Dan sebab saya tak ada kamar-kamar, kata tak aku tarik bagi seperti itu. Apa punya, subhanallah. Allah Ta'ala tutup mata hati dia sampai begitu sekali. Baru ni saya duduk dengan seorang pegawai penyelidik JAKIM. Dia kata, Ustaz, yang mengaku Nabi Isa saya jumpa dah di Malaysia.
Tak sedut kira hak luar negara tu, hak internasional tak cukup masa kita hari ni. Kita kira hak kampung kita dulu. Ia mengaku jadi Nabi Isa ada. Ia mengaku jadi Imam Mahdi 3 orang Malaysia. Dia mari ke jabat agama, dia nak declare dia Imam Mahdi. Jadi pegawai ni kata tak apa, mana nombor telefon, mari. Cukup 3 orang, dia panggil semua 3 serentak mari ke pejabat agama. Mari-mari berkumpul, siapa ni? Mahdi. Ini Mahdi, ini Mahdi. Yang awak belajar dalam kitabnya Mahdi berapa orang? Dia kata seorang. Jadi macam mana nak MOU 3 orang jadi Mahdi? Pengikut dia tengok, dia kata betul sungguh. Bang, dia kata ni bukan Mahdi, ni penipu punya orang. Macam mana Mahdi 3 orang serentak? Jadi pegawai kata ginilah, fikir-fikirlah. Tak usah jadi Imam Mahdi lah, balik semula. Jadi kalau dia nama Mahdi juga, jadi Mahdi nama. Tak usah doakan jadi. Jadi ini cerita benda yang berlaku. Baik, tengok. Mendakwa bersifat selain Allah, bersifat selain daripada sifat yang selayaknya bagi Allah. Kita kata Allah Ta'ala macam ni. Lah, tak mungkin. Seperti golongan Al-Mujassimah. Golongan Mujassimah ni tak ada. Dipelopori oleh seorang yang bernama Daud Al-Jawaribi. Daud Jawaribi ni bagi dia Tuhan sama dengan makhluk. Ada super orang, cuma dia Tuhan je. Memang ni confirm sesat 100%, 200% lagi sesat. Tidak. Ataupun dia panggil golongan Mujassimah yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi adapun masalah-masalah sifat yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi SAW itu dipanggil perbincangan tentang ayat sifat. Itu perlu kepada pelajaran yang jelas. Yang ketiga, yang seterusnya, mendakwa selain Allah, makhluk lain juga mampu mendatangkan suatu manfaat dan mudarat. Jangan main-main tok syekh kita ni, lawan dia mati selalu. Berlaku. Tengok di zaman satu tarekat dulu kan, yang telah diharam oleh kerajaan. Tengok ustaz tu mati dah sebab lawan tok syekh. Dia kaitkan syekh tu dengan satu kuasa power yang boleh mengaitkan. Mendakwa setiap musibah datang makhluk halus, jin. Macam hari ni semua benda saka berlakon. Baru ni saya jumpa kes reality. Letih saya. Orang ni baru sudah kahwin, tak boleh duduk dengan isteri. Tak boleh duduk. Duduk bertempik, lari, panas. Nak balik rumah isteri tu menggigil. Dia kata dia kena rasuk lah, kena apa. Ada seorang sahabat saya, dia pandai ruqyah. Kata Acu, coba kamu scan dia ni. Dia scan ayat baca-baca. Tiup tak. Dia kata, maaf syekh. Tak ada apa-apa, dia tanya. Tak ada apa-apa. Tapi dia punya jiwa tu semua jin belakang ni. Kacau dia tu, kata. Jadi akhir sekali, last sekali saya jumpa dengan dia, tanya, kamu dah jumpa syurga? Dia kata, jumpa dah. Kemana lagi jin kamu tu? Memang tak ada apa, dia kata. Sebab perasaan orang duk main. Tengok ni, hari ni saya bimbang bila semua duk cakap dalam radio, dalam TV, duk kaitkan hak tu jin, hak ni anak jin. Ini bahaya. Letak nama ni jin mari kacau, tanam pokok ni jin mari duduk situ. Jadi semua benda jin. Jadi seolah-olah kita ni tak teringat kepada Rabbul Jin, Tuhan yang menciptakan jin. Kita terlupa, kita duk ingat ke jin. Mana bismillah tawakkaltu ala Allah, di mana auzubillahi minasyaitanir rajim, di ayat-ayat kursi yang kita duk baca. Terlupa. Ni kalau saya syarah ni tak habis, baca sendiri lah dah. Mendakwa Allah sebati dalam diri, dia panggil golongan wahdatul wujud. Ini wujud. Golongan wahdatul wujud ni bagi dia Allah tu sama, yang Tuhan ada dalam baju dia, kita tu Tuhan. Oh, berat. Mendakwa terima wahyu, mendakwa gaib, tidak mati akan muncul semula sebagai Imam Mahdi, mendakwa tahu perkara gaib. Ini ramai ni. Saya jumpa baru satu kes. Saya ni kan nak cerita kes letih kita. Orang ni nak kelahi dengan isteri. Setiap kali dia pergi majlis zikir, dia balik kelahi dengan bini dia. Bini dia report, dia kata, ustaz tolonglah saya. Saya kata, apa dia yang saya boleh bantu? Nasihat ke suami dia. Saya baca dalam Quran, saya dengar ustaz kuliah, orang yang berzikir ni tatmainnul qulub, tenang hati. Tapi suami saya bila balik zikir, marah dengan saya je. Rupanya bila dia tengok dalam handphone suami ni telah diarahkan oleh maha guru dia, tok syekh dia ni, bahawa dia ni tidak setia kepada syekh. Sebab nak pergi zikir kena minta izin dengan bini pula tak apa nak bagi. Muka pelik zikir tengah malam. Akhir sekali syekh tu keluar arahan supaya ceraikan isteri ni, sebab isteri ni menghalang untuk dia sampai ke Tuhan. Dahsyat.
Jadi bila saya komunikasi dengan dia, dia kata, ustaz macam mana saya tak percaya dengan dia. Saya sampai ya, dia terus cerita apa yang berlaku. Macam dia tu Tuhan boleh tahu benda-benda gaib. Ini semua ni perangkap yang dimain oleh golongan-golongan ajaran sesat. Kita jangan percaya. Ni makcik-makcik kita ni suka sangat ni. Pergi tempat, oh besar dia tu. Turun kereta dia tahu dah, ni awak sakit sekian-sekian. Baru turun kereta tak cerita lagi. Ni tak masuk mata, tak masuk ke diri, habis orang apa. Kalau awak sakit, pergi jumpa dia tu. Padahal dia tu dajjal besar tu. Bomoh yang penipu besar. Sebab dia guna khidmat jin. Bila kita nak turun rumah, jin kita ni SMS ke jin Tok Syekh tu. WhatsApp ke sekarang? WhatsApp. Turun-turun kereta, jin dia bisik. Tok ayah, penyakit dia tu tak boleh tidur malam, gini. Jadi awak ni masalah tak boleh tidur ni tak? Kita pekak terkejut. Uish, ajaib. Wali besar. Dia sudah tahu. Belum cerita. Sudah. Ini panggil perangkat sama yang diguna. Sekali tu ya jin pun. Nabi kata, dia benar. Sekali dia bercakap benar, wa yakzibu mi'ata marrah, dia akan bohong 100 kali. Jin, dia sekali dia cakap benar. Kalau saya cerita jin ni, seronok lagi. Nak dengar? Waktu anak duduk dalam TV9, tanyalah ustaz. Sudah habis perancangan, tiba-tiba ada orang datang. Dia kata, ustaz saya nak jumpa, nak telefon. Duduk mana? Dia kata dia duduk di kantin Seri Mentas. Saya ingat staf dia nak tanya soalan, saya pergi, mari 2-3 beranak. Seorang perempuan muda cantik lagi orangnya. Kata masalah apa? Dia tengok saya terus menyanyi lagu Arab sekali, lagu Siam, lagu tu lagu. Kata mereka, malu aku dah lah. Dia kata kat TV lagu ni pula jadinya. Aduh, orang lain duk tengok, apa pelik ni lagu benar tanah kubur ke apa kat sini ni. Rupanya dia ni bila dia sakit, jin kata kamu pergi jumpa dengan ustaz tu yang duduk dekat TV tu. Bila dia mari, langsung dia tak buka point. Kata-kata nak jumpa, nak cakap, dia lari tajuk. Saya kata inilah pembohongan jin. Kalau lain kali dia tunjuk ustaz mana-mana, kamu jangan pergi, buat malu kawan je. Nak jumpa juga pergi rumah ustaz lah, jangan mari sini. Itu masalah. Memang bohong punya cerita. Mendakwa mampu berinteraksi dengan orang mati, jin, syaitan, malaikat di sana. Mendakwa tahu huruf dalam kalimah tertentu. Tengok. Ini dipanggil perangkat sama ahli jarasat ni. Dia mari. Dia kata awak ni baca Quran lama dah. Alif Lam Mim tu makna apa? Kita pun sudah tak ada apa ni. Dalam Quran kata Allah yang lebih mengetahui makna. Dia kata itu tafsir tak betul. Tafsir tu ayah ni boleh cerita satu-satu. Sudah. Rahsia dia belum dibongkar lagi. Kita pun terperangkap. Bila nak tahu benda ni, ikut dia akhir kali ajaran sesat rupanya. Dia main. Dia mari tanya, puan, nama Tuhan berapa? 99 kan? Kita duduk belajar Asmaul Husna. Yang ke 100 apa? Mana ada? Tak sempurna iman. Sudah. Kita gelabah lalu. Tak sempurna iman, tak cukup 100. Habis nak tahu, ikut tok ayah. Lah. Kadang-kadang ikut tok ayah tu bukan ikut biasa tu. Dia ada cagaran dia. Ada cagaran dia. Dalam seorang sahabat saya cerita tu, seorang tu dia kata dia orang bomoh ni dia mengaku dia boleh mandi sekali dengan Nabi Ayub. Mandi dengan Nabi Ayub, bukan mandi dengan Pak Ayub kapur dia, Nabi. Tapi pembohongan dia, Allah nak dedahkan pembohongan dia macam mana? Tengok, Tuhan nak dedahkan pembohongan dia senang je. Kaki dia naik korak sungguh tu, itas atas kaki. Jadi ustaz ni tengok, bodoh dia ni. Kalau mandi dengan Nabi Ayub kan sakit. Inni masaniyad-dur. Bila dia mandi, Allah Ta'ala beri sembuh kan. Dia ni mandi dengan Nabi Ayub, kaki berkorak, buat apa? Tapi bila akal pengikut tu ditutup kepahaman dia tak boleh nak kesan, tak boleh nak scan. Tengok, menipu ni. Nabi Ayub mandi sehat, mau mandi lagi banyak korak ni buat apa? Tengok. Tak apalah, cerita satu kes lagi. Si pentasuk ini bawa anak saudara dia bertahajud dengan Tok Syekh daripada maghrib sampai pukul 12 malam. Berdua tu ya semayang. Semayang apa? Tengok. Berat ajaran sesat ni. Lagi cerita ajaran sesat lagi seronok kita tak? Nanti sok khabar maghrib pula cerita. Ini banyak lagi, ada 45 simptom ajaran sesat yang tuan-tuan boleh tengok. Dari sudut syariahnya pula, menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Mendakwa haruskan melakukan perkara haram asalkan bertujuan mulia. Apa salahnya? Hari ni sebab tu kita tengok syekh
pembawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik begini, dia salam laki-laki perempuan biasa. Orang tanya dia, macam mana salam orang perempuan? Tok Syekh ni tak ada nafsu dah dia tu. Dia tengok perempuan macam anak-anak ya. Kadang-kadang orang buat cerita macam anak-anak. Bila berjumpa dia berjalan, bawa baby kecil. Ni cucu ke cici? Dia kata, "Dek, baby saya." Masuk berjalan dengan perempuan tak ada nafsu. Tapi ni baby kecil ni mari mana? Tengok. Realiti lah, jangan duk bercakap lah. Mana ada orang yang apa ni boleh macam tu. Jadi kalau ada orang yang mendakwa solat, cukup dengan niat. Dia pasal itulah dia kumpulan ni dia akan bagi dua kategori. Satu dia panggil hakikat, satu lagi dia panggil makrifat. Syariat, hakikat, makrifat. Syariat ni kita. Mu ni orang syariat, ya. Martabat syariat kena apa tu? Kena solat. Kena solat, kena puasa, kena tu. Tapi oleh kerana kami ni sudah makam hakikat, sudah makam makrifat, tak payah solat lagi, pakai niat. Kita tuan-tuan kalau jumpa orang lagu ni, tak usah duk cakap banyak. Tanya dia, Tok Syekh awak tu dengan Nabi mana tinggi darjat? Dia kata tinggi Nabi. Nabi solat sampai bengkak kaki. Tok ayah mu pakai niat. Apa ajaran lagu ni? Kita ni jangan duduk mikir apa pelik-pelik kak. Saya nak tanya ustaz ni tak payahlah. Macam baru ni sibuk 2012. Itu berlaku apa? Kiamat. Ramai orang post kata tu, ustaz komen. Saya kata mau mengaji akidah ke tak? Dia kata mengaji. Di antara alamat tanda itu bila kiamat? Dia kata Nabi pun tak boleh jawab. Nabi kata malaikat Jibril hak tanya pun tak tahu. Dia pun tak boleh jawab. Jadi orang putih boleh jawab. Betul dia tahu. Dah betul. Ambil buku tu terus hafaz selalu. Tak usah duduk buat klip balik. Tapi kita ni pening lalu. Ni ada pula tarikh berapa pula nak kiamat ni? Berapa pula? Berapa kali tarikh dah tak jadi apa berlaku. Ni orang duduk sibuk dengan suara kuat mari daripada mana? Bukan. Baru ni. Amerika. Kuat tu suruh saya komen. Nak komen sini. YouTube ada ni dia boleh kat lalu senang. Saya kata saya dulu satu masa berlaku suara ajaib di kota Samarahan, Sarawak. Waktu anak gitu orang duduk sibuk lagi. Ustaz ni, dengar. Buka handphone ni, kota. Saya tanya dia, waktu berlaku suara ni, berapa orang ada dekat masjid? Dia kata sama juga dengan Tok Imam dengan Tok Bilal ya. Kau dengar tu tak pergi juga masjid. Rupanya bila siasat satu kilang atau dia punya bunyi suara apa, tak ada cerita apa. Ni pun sama juga. Kalau lah bunyi suara pelik ni orang pakak pergi masjid belakang, pakak takut ke Tuhan, mana sabar juga. Ni pakak duk sebar, duk WhatsApp ya. Tak. Buat kaya ke saya dekat telefon. Sama je, tak ada faedah apa-apa. Terus duduk tanyalah awak nyusah ya. Jadi ini kita pindah pula tajuk lain pula. Cerita sikit cerita. Di Kelantan, minta maaf lah, kita orang Kelantan ni nak tak kata pun rasa nak cerita juga. Ni di Kelantan sendiri satu buku yang telah dikeluar oleh apa ni Majlis Agama Islam Kelantan. Tajuk dia Memerangi Ajaran Sesat. Buku ni tuan-tuan boleh ambil dalam website saya, Abu Anas Madani. Mungkin majlis akan cetak balik. Rakaman dia, ulasan boleh tengok dalam video. Tajuk dia Memerangi Ajaran Sesat. Dalam buku ni dia telah menceritakan kepada kita ajaran sesat yang ada di tempat kita. Dia panggil ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya, Hasan Anak Rimau. Ni orang Tanah Merah, minta maaf dia. Kumpulan Tajalli yang dibawa oleh Ahmad Laksmana. Kumpulan makna Suakopa. Makna kuah sopa. Kebanyakan ajaran ni dia pergi kepada Tuhan tu kita tu Tuhan. Tu ya. Kau seduk cakap banyak dah. Nama dia pun comel dah. Tapi ajaran tu lebih dahsyat. Ajaran tu dia kata bila orang bertanya dia, kita tengok dalam cermin nampak kita. Dak. Itulah tu. Siapa dia tu? Tuhan ada tu. Ini dia panggil ajaran wahdatul wujud, ajaran macam-macam. Jadi nama-nama ni masih lagi wujud. Pihak majlis agama masih lagi menyelesaikan. Cuma kita jangan terlupa itu nama-nama yang disebut sekitar tahun 70-an 80-an. Yang ada sekarang ni tahun 2015, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan satu fatwa pada tahun 2000. Tarekat telah memutuskan bahawa Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Nazim Haqqani yang duk mari di Malaysia hari ni
waktu dia mari dia selawat ni, duduk melama-lama tangan macam-macam benda itu telah difatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 2000 bahawa ajaran mereka bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Tapi ini fatwa 2014 masih lagi berpesta di Malaysia. 2015 reda sikit. Bila ada penjelasan nampak orang macam dah sedar. Ini masuk di sebalik nama berselawat sana sini, tapi hakikat membawa ajaran-ajaran racun di dalam madu, kata orang. Semua negeri katanya pengamal ajaran ini adalah segera bertaubat. Semua negeri dikendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni, Haqqani ni diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Sebab itulah bila mari pokok ni orang nak tanya, ustaz macam mana ni? Saya kata fatwa dah keluar tapi penguatkuasa tidak ada. Nak kata apa? Macam fatwa rokok juga dah tulis dilarang merokok. Orang ada budak-budak pergi ambil gambar. Puak-puak boleh duk rokok situ. Jangan main sama WhatsApp ni, jangan Facebook ni, jangan buat benda pelik. Itulah saya pun takut kadang-kadang. Bila orang ajak ustaz minum air kedai ni, saya kata saya tak berani. Kalau orang nak belanja juga ambil saya minum atas kereta boleh. Sebab orang akan ambil gambar sini. Oh, ustaz duduk sini. Sekarang ni syarikat-syarikat ni dia ambil kesempatan bila kita masuk endorse, oh ini telah halal, tengok ustaz ni pendakwah hebat ni ada minum sini, awak siapa? Sudah kena awak siapa, letih lalu kita tak nak jawab mana kita. Telefon ke ustaz berapa, ustaz duduk situ, kebetulan saya ada kawan, saya tanya khabar dia tak minum pun, tengok tanya seminit lepas. Jadi ini dia panggil tarekat. Yang terbaru di Kelantan ini, saya sudah pihak majlis agama, pihak majlis fatwa telah mengeluarkan, iaitulah dia panggil tarekat Tijani. Duduk di Pasir Mas. Yang keluar, minta maaf ke Pasir Mas. Keluar soal khabar baru ni, solat dua imam. Kau tak ingat? Jangan buat tak ingat, kena kapur kita kan. Tijani. Sebab zikir-zikir yang dia bawa tu memang bercanggah dengan amal Ahlussunnah. Jadi tuan itulah saya daripada awal saya mengatakan bahawa sekarang ini Ahlussunnah diunaya, dirempuh masuk oleh kumpulan-kumpulan ini, tetapi berselindung di sebalik nama Ahlussunnah. Kita Ahlussunnah. Jadi nama Ahlussunnah, orang pun Ahlussunnah. Mana Ahlussunnah sampai berzikir cabut kepiah? Saya tak nak sebut dah satu tempat, baru ni sebut dah. Dia berzikir satu malam sampai ustaz di situ nak telefon pejabat agama, tolonglah mari ambil puak ni. Dia berzikir, hak pakai serba cabut. Tapi kalau naik motor tak cabut, repit tak cabut lagi serba dia. Berzikir boleh cabut piah. Subhanallah, hebat. Oh banyaklah kalau nak tengok. Saya ni saya tak suka nak tayang video. Kalau tidak saya tunjuk cerita ni, tuan-tuan boleh tengok. Carilah nama tarekat ni yang kita sebut tadi, yang difatwa oleh Jakim ni. Cari, tuan-tuan boleh tengok bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku. Allahu Akbar. Jadi satu buku yang ditulis oleh sahabat saya, 40 ciri ajaran sesat. Boleh beli. Dalam senarai kita tadi pun 45 ciri dah. Kan? 45 ciri. Jadi banyaklah. Kita berpindah pula kepada tajuk lain. Yang kedua dia panggil ajaran Syiah. Ajaran Syiah ini telah sesat, satu ajaran yang sesat yang telah difatwakan oleh ulama-ulama dahulu dan ulama zaman kita pun menyelesaikan. Tuan-tuan boleh pergi ke pejabat mufti Kelantan, ambil ni fatwa mengenai ajaran Syiah telah dikeluar oleh pejabat. Dia bagi percuma je, bagi percuma. Pergi ambil lah. Saya sure saya nak tolong ambil balik ke surau-surau, ke masjid, ke sekolah-sekolah kita, ke pejabat, letak itu biar pakak baca. Ajaran Syiah ni saya nak ringkas kita, dan saya nak suruh tuan-tuan ambil video rakaman yang terlalu banyak oleh ustaz-ustaz kita, pendakwah kita ni, cari penyelewengan ajaran Syiah. Boleh kita ambil di antaranya kata di seorang penulis Syiah yang masyhur, nama dia Al-Kulaini. Nah, tengok ni. Al-Kulaini ni dia tulis dalam kitab dia Al-Kafi. Meriwayatkan dalam kitabnya Usul Kafi dari Abi Amrillah, dikata sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan imam. Imam dia ada berapa? Kau tak aja dengar. Imam kapur kita, imam tua, imam muda, ya ada tak? Imam Syiah ni tak ada imam tua, imam muda. Nanti nak tengok imam dia, nak tunjuk muka sikit. Tengok muka baru kenal. Imam. Tu, imam 12. Dia imam tu, imam Ahlussunnah. Sayyidina Ali, anak cucu dia tidak jema, tapi mereka ini telah menaikkan taraf sampai kepada peringkat yang disebut ni.
Tengok ni dia punya akidah tadi. Kulaini kata apa? Dunia dan akhirat adalah kepunyaan imam dan boleh meletakkannya di mana dikehendakinya dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. Imam dia ni menguasai dunia akhirat. Imam yang kedua, imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu daripada rukun iman. Kena percaya pada imam ni, iman. Yang ketiga, imam adalah maksum. Awak nak maksum, tak ada dosa. Imam dia tak berdosa, tidak melakukan sebarang dosa-dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, tak ada. Ini pendedahan terlalu nipis ni. Kalau tuan-tuan bayang dalam video pendedahan bongkar Syiah ni, macam tak percaya kita. Agama apa ini? Kita tak kata lagi pahaman, kita kata agama apa ini? Terlalu dahsyat. Imam yang keempat, imam masih lagi mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi. Hebat. Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. Dia kata Quran kita ni tak cukup, ada 3 ganda lagi, 2 kali ganda lagi daripada Quran. Jadi di antara ancaman akidah Syiah ini iaitulah imamiyah dan walayah. Mana dia di antaranya hak berat juga mengkafirkan para sahabat. Raja'ah maknanya imam tu boleh balik semula, menyelewengkan Al-Quran. Ini tengok. Sebuah kepercayaan bahawa imam 12 itu dilantik berdasarkan nas dari pihak Allah dan mereka adalah maksum, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, dan terpelihara daripada lupa dan lalai. Tak ada. Imam setara Tuhan adalah lupa budak, lalai budak. Cuma cerita dia tak tidur kalau tidak. Imam mengetahui segala perkara gaib. Sesungguhnya kata di Abu Abdillah kata apa? Aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang terdapat dalam syurga serta apa yang terdapat di dalam neraka, dan aku mengetahui segala yang telah dan akan berlaku. Maknanya segala benda gaib dalam dunia ni dia tahu belaka. Ini imam dia. Di antara yang menjadi ajaran yang berat lagi, iaitulah mengkafirkan para sahabat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita diajar bila sebut nama sahabat, kita kata radhiyallahu anhu. Puak-puak Syiah ni luqima bil hajar, patut dilontar dengan batu ke dalam mulut. Bila sebut nama Sayyidina Abu Bakar, laknat. Sebut nama Aisyah, laknat. Bagi dia, mereka mendakwa keseluruhan para sahabat telah murtad sepeninggalan Nabi SAW, kecuali sebilangan kecil saja. Berapa orang yang tak murtad? Ni tengok nama dia. Al-Kulaini kata para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah SAW, kecuali 3 orang dari mereka. Aku bertanya, Al-Kulaini daripada Abu Ja'far. Dia kata, aku bertanya, siapa 3 orang itu? Abu Ja'far kata, Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ucapan ini, kita sebagai ahli sunnah yang mencintakan Rasul dan cintakan para sahabat, apa keperasaan kita? Tentulah kita mengatakan inilah ucapan satu penghinaan yang paling dahsyat kepada Nabi SAW. Contoh yang paling mudah sekali. Kita ni sekolah hebat, sekolah kita hebat, murid ramai, tapi bila keluar UPSA tak ada seorang pun dapat yang lulus, kecuali 2-3 orang lulus bukan A, C dengan B ada. Satu dunia akan cakap sekolah ni lah yang paling baik sekali, sebab melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik. Betul tak? Kau orang kata sekolah ni lah yang paling kodi sekali. JPN akan panggil selalu, siapa dia guru besar, siapa dia guru matematik, siapa guru ni. Jadi kalau kita kata semua sahabat murtad lepas Nabi wafat, bermakna Nabi lah orang yang paling gagal mendidik sahabat. Macam mana boleh jadi murtad? Murtad anda, subhanallah. Ini. Sedangkan Nabi kita berpesan, Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu mengutuk sahabat aku. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu kutuk, kamu keji, kamu kata wuduh kepada sahabat-sahabat aku kalaulah seorang kamu memberi nafkah sebesar bukit Uhud. Tanda tuan-tuan, bukit Uhud ni besar mana? Panjang dia 6 km. Panjang bukit Uhud.
Sebesar bukit Uhud ni, kamu sedekah emas tak sama lagi dengan sahabat Nabi sedekah setengah cupok gandum. Tiba-tiba puak-puak Syiah yang celupar mulut ni mari duduk kata ke sahabat pagi, petang, siang, malam. Ada satu rumah di sekitar sini, di Kuala Lumpur ni, sekitar tu. Dia bagi sewa rupanya orang Syiah. Keluar dalam rumah, tengok masuk dalam rumah, lepas orang itu keluar, dia tulis kat dinding, laknat sahabat Aisyah, laknat Abu Bakar, subhanallah. Dia ajar sahabat, anak-anak dia tu duk melaknat para sahabat, sedangkan kita diajar supaya radhiyallahu anhum. Kita diajar supaya radhiyallahu, nataradda. Kita kata Allah Taala redha pada mereka, jadi Syiah duduk kutuk dia. Cukuplah para jemaah sekalian, kalau bunyi Syiah ni, di antara simptom-simptom yang dia marinya, Syiah ni masalah dianya iaitulah dia perangkap kita melalui beberapa perkara. Cuba tengok pahaman dia. Itu dari sudut akidahnya, dari sudut penyelewengan, dari sudut syariahnya. Bagi dia ni banyak lagi lah. Boleh solat apa dia panggil, solat jamak ni sentiasa. Sebab di antara sebabnya orang suka dengan Syiah ni di antara bendanya. Kita kalau boleh jamak selalu suka juga dah. Solat 3 kali sehari, Zuhur dengan Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Cuma kadang-kadang hak tidak Syiah ni pun jamak 5 pun ada juga. Jamak 5. Dah bangun tidur lambat dah. Selewat lagi jabat. Pergi jabat. Zuhur tak semaya, Asar tak semaya. Akhir kali balik lepas Isya kali semaya bakal 5. Itu dia panggil jamak 5. Syiah pun tidak, Ahlus Sunnah pun doa ni. Tak tahu mazhab gapo ni. Mazhab yang ke-7 yang ke-10 atas dunia ni. Perak lagi lah. Jadi di antara benda yang bahaya lagi Syiah ni, iaitulah masalah dia duk jaja kahwin mut'ah. Tengok ni dalam nota tu. Jangan percaya ni hadis palsu, hadis Syiah ni kata. Barang siapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin mut'ah, dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Rugilah. Kahwin mut'ah ni tahu? Baik, tak tahu tak? Kahwin kontrak. Dia jumpa 2 orang ni hangut-hangut. Berapa hari? Kita nikah 5 hari. Berapa mas kahwin? 100 hari. Bayar 500. Sudah 5 hari, habis kontrak. Nak lagi, nikah mula pula. Suka tak suka lagi tu? Lacok nak sukanya. Ini di antara perangkap yang dia masuk hari ni. Solat boleh jamak, nikah mut'ah pula. Banyak benda. Jadi seronoklah ni. Daripada duduk zina, baik nikah dia tu. Nikah apa lagi ni tak ada. Sama-sama dia. Sopo lebih kurang lagi golok je. Baik, kita pergi pada tuan-tuan boleh buat nanti tajuk khas lah. Kena Syiah ni panggil ustaz kita, mereka dah sedia. Sudah ada dia punya apa ni, maklumat sudah ada. Kita buat 2 jam ni cukup lah insya-Allah. Tajuk satu Syiah, satu lagi tajuk khusus untuk liberal saja. Memang kalau kita panggil, yang saya syorkan, kalau tuan-tuan nak bincang tentang liberal ni, di antara orang yang mengkaji banyak, sahabat saya ni Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud. Ni buku dia ni beli, diskusi akidah dan pemikiran semasa. Dia tulis ini, dia ni pegawai penyelidik di Jakim, dan dia tulis tentang Islam liberal. Jadi liberal ni masalah. Jadi pemikiran liberal di Malaysia ni, apa dia pemikiran dia? Kata berpegang kepada konsep pluralisme. Apa dia konsep pluralisme ni menjadi pegangan utama dan alam pemikiran mereka. Pluralisme agama berpendirian bahawa dengar, setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung. Jadi bagi dianya semua agama sama. Itu dia panggil puak-puak pluralisme. Agama serupa belaka. Buddha pun dia nak baik juga. Dia ajak kepada kebaikan. Hindu sama juga. Jadi ulama telah menjatuhkan hukuman tentang isu wahdatul adyan ni. Siapa yang mengatakan agama itu sama, orang itu tak ada agama. Jangan main. Hari ni banyak ni kita cuba nak raya bersama, apa benda. Jadi perayaan-perayaan kita nak jadi macam satu je. Kita pun kena pergi masa dia raya. Kita kena ingat, perayaan ini kena ada beza. Ada perayaan yang bersifat keagamaan, ada perayaan yang bersifat budaya. Macam tarian naga Cina tu, kata orang itu budaya, bolehlah kalau kita nak pergi tengok. Tapi ada yang bersifat dengan sifat-sifat keagamaan, pemujaan roh, percaya kepada dewa-dewa. Ini tak dicampur kita. Tapi dalam masalah ni puak-puak pluralisme ni, bagi dia sama belaka. Semua nak ajak kepada kebaikan.
Memanglah semua agama ajak kebaikan belaka, agama tu agama ni pun. Tetapi kita dah baca di awal tadi, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah SWT iaitulah agama Islam saja. Agama lain tak boleh. Cuma para ulama bincang tajuk ini, masalah toleransi di dalam beragama berbeza dengan mengiktiraf agama. Macam kita di Malaysia ni dipanggil masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ni mana ada belaka dah kita. Ada Islam, ada bukan Islam. Tidak, Islam tak ajar kita. Pagi-pagi ambil sampah, campur rumah jiran sebelah yang bukan Islam. Lah, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ni kena buat baik kepada semua. Sebagian disebut dalam asar bahawa jiran itu ada 3. Ada hak kejiranan saja. Ada hak kejiranan dan persaudaraan. Ada hak jiran, persaudaraan dan kerabat. Tengok. Mana kalau jiran kita tu anak beranak kita. 3 darjat. Jiran, saudara Islam dan anak beranak, kerabat. Ada jiran bukan anak beranak tapi sekawan-kawan. 2 martabat. Ada jiran bukan Islam, itu hak jiran saja ada. Jadi Islam, tengok. Kita hari ni kita duk sibuk tentang al-wasatiyah. Kita ni bersederhana, kita ni tak kelahi. Memang Islam tak ajar kita kelahi dengan orang. Islam tidak ajar untuk kita rempuh orang tak tu pasal. Tetapi dalam isu akidah tak boleh kita iktiraf agama lain sebagai agama yang diterima. La. Kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, tetapi agamamu untukmu. Kita nak iktiraf tak mungkin. Jadi ini satu isu yang besar yang dibawa oleh puak-puak liberal ini, kerana mereka cuba nak isu pluralisme, nak samakan agama sama benda. Dari sudut syariahnya pula apa? Tengok dari sudut syariah, aspek dianya mempersoalkan metodologi penafsiran Al-Quran dan hadis. Bagi dia Quran tu kena tafsir semula. Tak jadi. Hadis-hadis Nabi pun kena bongkar balik. Tak apa ni hadis macam ni tak boleh. Jadi ini puak-puak liberal punya. Kita tidak menafikan kepentingan untuk tafsir Quran itu berdasarkan kepada waqi' realiti itu berlaku. Menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW itu berdasar pada waqi' realiti itu berlaku. Sebab di dalam Islam ini ada benda yang kaedah yang sabitah, perkara yang sabit yang tak boleh bergonjang, iaitulah dalam masalah isu-isu akidah. Tak boleh nak kosek. Dalam masalah asas kepada agama, contohnya solat, tak ada siapa boleh pertikaikan solat nak kurang daripada 5 jadi 3. Oleh kerana waktu zuhur ni waktu orang kerja, kan? Kita hari kerja kita buat solat 3 je. Hujung minggu 5 balik. Boleh? Saya pergi di Kemoja baru ni, ada satu kumpulan, nama dia kumpulan Zahiri apa nama. Kumpulan dia ni, dia solat seminggu je sekali. Kata ramai ke berikut? Minat. Sekali je seminggu. Islam ke dia? Dia declare dia orang Islam, tak ada masalah apa-apa. Sehingga kan pendakwah-pendakwah ni bawa dia orang ni, ketua-ketua dia ni nak ajak dia pergi Mekah. Minta ada orang Arab Saudi taja dia pergi Mekah, bawa setiap waktu solat di Masjid Haram. Solat. Bila balik orang tanya dia, kita nak solat berapa kali lepas balik Mekah ni? Rupanya dia tersalah kita. Orang solat 5, kita solat 1. Tukarlah jadi 5 balik. Ada juga yang kuat semangat ni, dia nak jadi 5 dah. Pengikut dia kata, kalau buat 5, kami tak ikut. 1 balik. Ini dia panggil penyakit syahwat ni. Dia tahu dah benda tu 5, nak jadi 1 juga. Tengok ni. Ini masalah ni. Menggesa penafsiran baru terhadap konsep ibadat. Jadi ibadat tu pergi kepada benda-benda ritual biasa saja, yang lain-lain tu tak ada usik. Mempertikai kriteria dan akhlak kenabian. Dia kata Nabi pun bukan boleh diktator buat jadi macam-macam sikap terhadap ilmu-ilmu Islam ini, mempertikaikan tentang ilmu hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil. Sebab itulah hari ni kadang-kadang sukar kita bila kita sebut hadis ni sahih, hadis ni dhaif, tak ada masalah. Tapi kalau hadis yang dah menjadi satu sebati dalam masyarakat, tiba-tiba kita bagi tahu hadis ni tak sahih ni, melenting selalu. Ini awak manusia, jadi mudah. Jadi perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran yang masalah begini kita kena tengok. Jadi banyak masalah itu dalam aspek syariahnya berlaku, dan tengok dalam aspek akidah juga, berpegang kepada konsep pluralisme yang telah kita sebut tadi. Akal manusia adalah wahyu. Ini
Bagi orang yang bersifat akal manusia adalah wahyu, ini dipanggil pahaman Mu'tazilah, mendahului akal lebih daripada anaqli. Itu bahaya, meragui keturunan Al-Quran Al-Karim. Dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan boleh tengok di dalam penjelasan dalam nota kita ini, ataupun tengok dalam buku Ustaz Aizam ni, dalam tajuk Syiah pun ada, tajuk ni pun ada. Menarik buku ni, saya show dengan kita baca. Yang terakhir perbincangan kita ini, boleh kita simpulkan bahawa cabaran yang besar kepada akidah Ahlussunnah ini, saya bercakap di atas realiti. Ini tak perlu tuan-tuan pergi baca buku mana-mana, kita pakat buat buku boleh. Yang pertama sekali, tak belajar agama. Tulis hak ni. Hak ni memang pasal apa? Kita tanya dia mazhab ke apa, tak tahu apa mazhab. Dia kata mazhab tu apa benda pula tak tahu. Ini masalah, sebab tak tahu, tak ngaji. Yang kedua, belajar ilmu fardu ain waktu kecil dulu. Modal hak sekolah rendah dulu, modal hak kita duk belajar dipasti duk bawa sampai ke tua, tak pernah update. Hak ni yang tak jumpa benda ni. Mana ada harai lagu ni? Orang duk buat belaka. Orang buat belaka tu betul kan dengan syariatnya. Itu masalah. Yang ketiga, ikut orang ramai buat. Orang buat belaka ni, kalau kita tak buat hak ni ke masalah pula. Memang timbul masalah, timbul persoalan-soalan lagu ni. Kalau kita tak buat lagu ni, masalah. Sebab takut orang kata, hari ni kita ni bercakap atas nama agama, tetapi takut orang kata. Sebab ini punca yang jadi masalah kepada kita. Cabaran kitanya, cabaran ikut orang buat. Yang keempat, tak mau tambah ilmu. Kalau orang buat majlis-majlis mengaji, bukannya semangat nak pergi. Kalau orang tanya, aku pandai dah, ngaji lama dah, tahu belakang dah, sifat 20 apa ajak kecil lagi. Dia masih sifat 20, dia suruh baca tak ingat-ingat tu. Dia masih sifat 20 ingat ajak kecil, tapi kalau suruh baca ingat ada, suruh hurai lagi tak tahu. Itu dia panggil di antara sebab. Yang kelima, tafsir agama ikut otak sendiri. Dia duk main, kalau kata tak boleh buat benda ni, tak boleh, Nabi larang ni, orang nak buat baik apa salahnya. Itu dia panggil tafsir agama ikut otak sendiri. Banyak isu ni pasal je ni, apa salahnya orang nak buat baik. Kita ni bukan soal apa salah, soal dalam agama mesti duduk di bawah paksi qala Allah qala Rasul. Kalau nak kira lagu tu beratlah kita ni. Dalilnya dalam kita solat ni, bacaan yang paling baik dalam solat iaitu Fatihah, rukun solat. Tapi boleh tak kita baca dalam waktu kita sujud? Orang ada sujud subhan rabbiyal a'la, kita alhamdulillahirabbil alamin. Bila orang marah, apa baca Fatihah dalam sujud? Benda baik apa salah? Tak boleh guna. Dalam perkara agama, dia bukan soal benda baik apa salah, tapi kita nak buat dalam peragama, biar duduk di atas paksi ada ketidaksandaran daripada Nabi SAW ataupun daripada para sahabat dan ulama-ulama yang besar. Kena letak situ. Maka menjadi cabaran kepada kita hari ini besar, para jemaah sekalian. Saya duduk tengok di antara benda-benda yang kita nampak kadang-kadang nampak kecil, tetapi bendanya besar, iaitulah cabaran kepercayaan kepada benda-benda mitos, kepada dukun-dukun, kepada bomoh-bomoh ni, ahli-ahli sihir ni cukup besar hari ni. Sakit gigi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh buka asap lalu berasa Allahu Akbar, mujulah mari cepat. Dia tengah ngamuk tu. Siapa dia tak tahu apa. Ada seorang kawan saya, dia pergi rumah Tok Bomoh, bagi anak dia sakit, cari hospital tak jumpa cari. Dia bercakap tu, dia nak bomoh kawan ni, cakap, dia tengok belakang, cakap, dia kata, siapa dia tu? Saya taji mana tak tahu di belakang dia. Saya kata dia tu, dia sendiri dah tu. Dia paling tengok, dengar kawan ni kata, kena buat gini-gini. Budak ni duduk perhati tengok, kita balik abah, dia tu siapa dia tu? Ya, masalahnya waktu dia kawan ni pergi, kebetulannya seorang budak perempuan muda lagi, baru kahwin setahun lebih. Dengar ni, anak-anak perempuan ni baru kahwin setahun lebih, tak dapat anak. Berkali tok tua marah kali beranak, tak beranak lagi. Ni masalah juga, tok tua ni pun nak kau cucu juga kita mohon dah. Sabarlah dulu sekejap, maafnya marilah tu insya-Allah taala. Yang menyebabkan dua ni pergi. Bila pergi, ni realiti berlaku ni.
Pokok Dajjal ni buat kerja. Bila pergi, tengok belakang. Mula-mula tiup-tiup, lepas tu kepala tengok, jin dia kata, dia suruh jamuh juga sikit. Beranak itu mana tempat beranak? Suruh jamuh situ lah. Allahu Akbar. Kita pun tanya ke kawan, mu tak ambil gapo-gapo ada tapal teko, kata dia kata suruh katok kepala awak. Apa nak jamuh peranak ke kawan tu? Laki. Kalau untuk bida tu perempuan, tengok jamuh jelah. Sama-sama dia. Tengok subhan. Jadi semua ni permainan jin syaitan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang keras. Nabi berkata, jauhlah 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, yang paling besar sekali, menyekutukan Allah. Ini kemuncak. Yang kedua, sihir. Perbuatan sihir, percaya kepada sihir. Ini nombor 2 perkara yang membinasakan. Lepas tu marilah bunuh orang, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari medan perangan, menuduh perempuan yang baik dengan berzina. 7 perkara. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kesan sihir ke atas akidah kita dosa besar yang membawa kepada syirik. Kata Nawawi, mengamalkan sihir al-haram termasuk dalam dosa-dosa besar dan baginda telah menggolongkan dalam 7 dosa besar. Manakala belajarnya juga haram, orang yang pergi jumpa dengan ahli sihir sama juga. Saya kata ini ancaman akidah yang berdalam ini. Duduk solat atas masjid, balik daripada masjid, berhenti rumah Tok Bomo dulu. Ya Rabbi. Ini satu hadis Nabi kita sebut akan berlaku di akhir zaman. Orang beriman pada waktu pagi, kafir waktu petang. Beriman waktu petang, kafir waktu pagi. Macam ni. Pagi solat, lepas solat pergi caya ke Tok Bomo, Tok Ayah ni. Ada masalah apa-apa, pergi cari tunggu kayu. Tok Ayah tunggu kayu. Pergi cari kubur-kubur wali-wali keramat, minta tu minta ni. Kenapa pergi cari orang mati? Kenapa tidak mencari Allah yang hidup, yang tidak mati? Kita terlupa kepada Allah, kita pergi cari benda-benda yang kecil macam ni. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini, man ata'arrafan au kahinan. Tengok ni. Siapa yang pergi jumpa arraf. Arraf ni orang yang mengaku tahu benda gaib. Anak kunci hilang, beg duit hilang, pergi jumpa Tok Ayah. Tok Ayah, beg saya hilang. Dia putelik dalam botol. Tengok, dia kata ada duk alik celah pintu. Boleh 20 ya. Ada satu tempat, kalau saya sebut takut tuan-tuan pergi. Kita ni banyak maklumat, orang mari tanya, orang mari report, mari bagi laporan. Kalau hilang barang, pergi jumpa dia, 3 hari dia bagi tempoh, lepas tu jumpa barang tu. Jadi orang tanya, macam mana Ustaz? Saya kata tak ada apa, jin dia sendiri temari curi barang mu, lepas tu dia suruh pergi jumpa Tok Ayah. Lepas tu 2 hari lagi dia getok balik tempat tu jumpa. Memang ini permainan syaitan, permainan jin. Jangan duk percaya. Nabi kata apa? Man ata'arrafan. Siapa dia pergi jumpa orang yang mengaku tahu benda gaib, fas'alahu an syai'in. Lepas tu dia pergi tanya satu benda, fasaddaqahu. Pergi tanya saja baru. Lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Tidak diterima solat 40 hari. Ditanya tu 40 hari tak terima solat. Ada setengah orang ni, saya nak tahu je. Betul ke nak tahu? Kalau dah tahu apa jadi? Penimpal dah selalu tak? Oh dia tu jahat tak sekolah. Jumpa kat senyum, makan dalam rupanya, tengok. Walah kawan tu tak tahu apa pun. Ini semua ni yufarriquna bihi bainal mar. Kerja para ahli sihir ni memisahkan di antara orang. Memisahkan antara orang, maka kerja dia je duk bala. Dia punya skema, saya apa dah. Dia kata, hak buat kamu ni, hak rumah dia beradak dengan rumah awak tu lah. Dia kata. Nela dia, tingkat dia tu ada ke rumah kita. Kat kita kelik tengok keliling rumah kita tu ada 10 hujan nela. Jahat pelakor pok ni. Ini punca mari daripada sihir. Kerana itu Nabi kata, pasal pergi tanya saja 40 hari tak terima salat. Dalam riwayat kedua kata, fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia percaya kepada tukang nujum, tukang kahir ni, apa dia? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang ni kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat tak berat nyakit kita? Pergi tanya tak terima 40 hari, percaya, kafir. Na'udzubillah. Jadi ini ancaman bagi saya, ini ancaman akidah.
Saya pun tidak tahu kenapa masyarakat kita yang hidup di zaman sains dan teknologi, orang duduk zaman dulu, zaman purba dulu, percaya kepada hatu, percaya pada semangat padi, percaya pada tunggu kayu, logik juga. Tapi zaman tuan-tuan dan puan-puan hidup di zaman sains dan teknologi, orang duduk terbang naik ke angkasa, percaya lagi ke tok ayah tu, pakai baju pedok dia. Kadang-kadang kita tengok tok pomon ni, dia sendiri tu hatu dah nampak, dengan rambut jerbanya, dengan bergambar gatonya. Allahu akbar, na'udzubillah. Ini masalah. Jadi kita katakan ancaman akidah kita, penawar segala benda yang kita bincang tadi, iaitulah penawar segala penyakit. Marilah kita kembali kepada Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab yang dilupai, apa dia sebab yang kita lupa hari ini, yang menyebab kita jadi lagu ni? Sebab yang kita lupanya kerana kita telah kehilangan radar yang sepatutnya kita pegang, iaitulah tidak kembali kepada Quran, tidak belajar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi belajar dengan tu dengan ni, yang menyebabkan kita kehilangan landasan, maka kita akan hilang daripada kawalan. Kalau setakat 370 hilang, orang sedih dah. Betul tak? Hari ni pula kapal minyak pula hilang. Semua tu memang kita sedih, jangan kata tak sedih. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kehilangan akidah kita, kehilangan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang paling dahsyat. Sebab tak ada harapan untuk ke syurga. Hilang akidah, tidak ada harapan lagi untuk ke syurga. Jawab dia, neraka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampun kepada orang yang melakukan syirik, tapi dia memberi keampunan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita kembalilah, mantapkan akidah kita. Jagalah akidah anak-anak kita gini, jangan ada seronok sangat dengan cerita-cerita yang ada. Kita bacalah pagi-pagi, zikir pada waktu pagi, zikir waktu petang. Kita baca zikir dalam pergerakan kita sentiasa. Tuan-tuan boleh tengok buku-buku yang saya usahakan untuk membantu, di antaranya zikir pagi petang, zikir selepas solat. Perisai Muslim ni zikir 24 jam. Bangun tidur zikir. Oh, dia kata, ustaz saya nak pergi kerja. Tuan-tuan, yang duduk pelik-pelik tu ni, dalam senarai kita ni, dia panggil bersuluk. Tahu suluk? Suluk ni masuk bertapa dalam gua kau, dalam mana-mana kau, dalam hutan. 40 hari bertapa. Pasal nak habis zikir tok ayah beri, suruh baca 2 juta zikir 40 hari. Bawa bekal untuk 40 hari. Jadi tak boleh solat, tak ada solat jemaah, tak ada solat Jumaat, tak ada apa-apa. Orang tanya, kenapa tak solat Jumaat? Dia kata dia orang sakit. Orang sakit tak apa, tak, macam orang hospital tak pergi Jumaat apa, tak apa, dia sakit. Kau sakit apa makan lalu? Sakit hati. Ini permainan talbis iblis, dia panggil. Belitan iblis ni dia gunakan. Jadi zikir kita ni, kita waktu bangun tidur baca, waktu nak makan baca, waktu masuk tandas baca, waktu duduk dengan isteri baca, waktu naik kereta. Simple je, tak ada gangguan walaupun sedikit. Yang ada gangguan kitanya, kita tak nak baca, itu saja. Itu saja gangguan yang dimari. Jadi alhamdulillah, saya rasa itulah pembentangan yang dapat saya sampaikan secara ringkasnya. Terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana memberi ruang untuk kita berbincang, kepada para jemaah, kerana isu-isu begini sangat penting, khususnya di zaman kita hari ini, di zaman Ahlus Sunnah hari ini dipergunakan oleh orang berlindung di sebalik nama Ahlus Sunnah, tapi memasukkan ke dalamnya simptom-simptom ajaran sesat yang telah kita sebut tadi. Oh, kami kumpul Ahlus Sunnah, tapi bila buat kerja, tengok salah satu daripada simptom tadi yang kita sebut dalam senarai kita tadi, dia panggil yaqazah, jumpa Nabi secara hidup-hidup. Ramai hari ni, ni ahli-ahli kita ni mengaku dia jumpa dengan Nabi hidup. Dalam majlis kita Nabi datang, tengah-tengah duduk sini, tiba-tiba bangun sebab Rasulullah datang. Ada. Jangan main. Jadi yang kita rasa itu zaman dulu, itu zaman sekarang tak ada lah. Kita mengatakan wujud zaman ini masih lagi wujud. Ibarat sebagai kata dia orang Arab, kata dia pepatah, ajaran sesat ni ibarat seperti api dalam sekam. Nampak senyap, mampu dah tu. Mari angin tiup sikit, nyala balik. Ini turun naik, akan ada. Senyap kejap, mari pula. Jadi benteng yang paling kukuh untuk kita mempertahankan akidah kita, selain daripada kita belajar ilmu akidah, selain daripada kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, selain daripada dan kita zikir dan doa, minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas landasan yang benar. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian ini mendapat manfaatnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa ni? Sesi soal jawab. Boleh? Sila. Okey.